is for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Assalamualaikum, hai. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulakan pembelajaran hari ini, mari kita saksikan video ini. Egypt, the richest source of archaeological treasures on the planet. Oh, that's a fabulous one. Beneath this Berdasarkan desert video yang akak tunjukkan ini, dapatlah adik-adik melihat gambaran peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh salah satu tamadun awal dunia dari tamadun Mesir purba. season of excavations, our cameras have been given unprecedented access to follow teams on the front line of archaeology. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, adik-adik perlu tahu apakah yang akan anda pelajari. Pertama, memahami maksud tamadun mengikut bahasa. Bahasa Yunani, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Yang kedua, mengenali konsep tamadun mengikut pandangan Islam dan Barat. Dan yang ketiga, memahami ciri-ciri tamadun awal dunia. Tamadun merupakan proses meningkatkan kemajuan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Pada umumnya, bahasa Yunani, bahasa Inggeris dan bahasa Arab menakrifkan tamadun sebagai pencapaian kemajuan manusia. Tamadun awal manusia bermula di lembah sungai dan terus berkembang sehingga hari ini. Pertambahan jumlah penduduk yang ramai di kawasan lembah sungai telah menyebabkan pembukaan bandar. Oleh itu, manusia telah melakukan inovasi dengan menggunakan kreativiti untuk menambah baik kehidupan mereka. Maksud tamadun dalam bahasa Yunani. Dari segi pengertian bahasa, perkataan tamadun, civilization, diambil daripada perkataan Yunani iaitu civitas, yang bermaksud bandar atau kota. Tahap kemajuan dalam kehidupan masyarakat dicapai dalam bidang kebudayaan, sains, industri dan sistem kerajaan. Maksud tamadun dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, tamadun disebut civilization, iaitu tahap pembangunan manusia dan organisasi yang dianggap paling maju. Tahap pembangunan tersebut merangkumi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat dan kebolehan manusia atau organisasi. Maksud tamadun dalam bahasa Arab. Perkataan tamadun dalam bahasa Arab ialah mudun, madain dan madana yang bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Istilah lain yang sama pengertiannya ialah hadarah dan hadari. Hadarah bermaksud kawasan, daerah, bandar, kota, kampung dan kawasan yang digunakan untuk bercocok tanam. Hadari pula bermaksud tanah atau rumah yang didiami oleh masyarakat. Baiklah adik-adik, mari kita mengenali konsep tamadun mengikut pandangan Islam dan juga Barat. Konsep tamadun dari sudut pandangan Islam. Ibnu Khaldun ialah tokoh awal yang membicarakan tentang konsep tamadun Islam. Beliau memperkenalkan konsep tamadun iaitu umran dan hadarah yang digunakan dalam bukunya yang bertajuk Muqaddimah. Hadarah mengandungi prinsip-prinsip nilai meliputi aspek akidah, syarak, akhlak, falsafah, kebudayaan dan peradaban. Madaniyah pula lebih menjurus kepada aspek kebendaan dalam kehidupan dan lebih bersifat umum kepada semua manusia. Kedua-duanya bermaksud perbandaran dan tamadun. Istilah hadarah dan madaniyah ini lebih menepati konsep tamadun Islam dan berpusatkan kepada wahyu. Konsep tamadun dalam Islam dibina atas kerangka Islam sebagai al-din. Tamadun mengikut pandangan Islam merangkumi pembangunan lahiriah
dan rohania yang berasaskan nilai dalam pendidikan seperti yang disarankan oleh Al-Quran dan hadis serta ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagi masyarakat Barat, tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah terutamanya dalam bidang kebudayaan seperti kesenian, penulisan, undang-undang dan perbandaran. Arnold J. Toynbee menjelaskan tamadun sebagai sesuatu sistem masyarakat yang memperkasakan sistem politik, ekonomi, sosial serta kesenian dan kebudayaan. Kesimpulannya, konsep tamadun menurut pandangan Barat merujuk kepada pembangunan lahiriah dalam aspek kebudayaan, kesenian, penulisan, undang-undang dan perbandaran.